Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang juga kasihi sekalian. Okay, bertemu lagi kita dalam kelas pembelajaran secara maya. Okay, bersama dengan saya iaitu Cikgu Khairi dalam kelas Ekonomi Tingkatan 4. Okay, pada minggu ketiga pada bulan Mei ni Cikgu akan habiskan modul Mei iaitu bab yang keempat. Okay, boleh belajar? Okay, jom. Okey kelas, kita teruskan kelas kita ekonomi tingkatan 4 pada minggu yang ketiga. Okey, kita akan masih lagi di bab yang keempat iaitu pengeluaran. Okey, so kita akan teruskan. Okey, so cikgu harap kamu dah boleh jawab soalan yang table yang cikgu bagi untuk minggu lepas. Okey, terus kita teruskan pada minggu ini iaitu kita akan tengok iaitu dah minggu lepas cikgu dah ajar kamu berkaitan dengan kos semua. Okey, so untuk minggu ini cikgu akan habiskan tajuk iaitu tajuk pengeluaran ni di mana kita akan belajar itu berkaitan dengan konsep hasil dan juga untung. Okey, macam mana kamu nak kena pasti dia punya hasil dan juga untung ya kat sini pelajar. Okey, boleh belajar? Okey, so iaitu konsep hasil dan juga untung. Okey, hasil. Apa yang dimaksudkan dengan hasil pelajar? Okey, hasil ialah nilai penerimaan. Okey, nilai penerimaan yang diperoleh firma daripada jualan keluarannya. Itu merupakan hasil. Hasil ialah penerimaan yang diperoleh firma daripada jualan keluarannya. Maksudnya hasil ni keuntungan lah. Maknanya dengan bahasa mudah, hasil ni keuntungan yang kita terima. Okey, hasil daripada keuntungan yang diterima iaitu kita jual kita punya produk kita. Okey, rumus itu untuk mendapatkan hasil, rumus dia ialah okey kat sini iaitu harga kamu kena darab dengan kuantiti. Harga seunit darab dengan kuantiti. Berapa kamu beli? Okey, kuantiti tu yang kamu hasilkan. Okey, untung pula ialah, cikgu highlight kat sini ialah untung. Okey, untung ialah perbezaan antara jumlah hasil, perbezaan dengan jumlah hasil dengan jumlah kos. Itu merupakan untung. Okey, iaitu perbezaan di antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Okey, boleh belajar. Okey, untuk kita kira untung iaitu rumus dia ialah jumlah hasil kamu kena tolak dengan jumlah kos. Jumlah hasil berapa yang kamu terima duit yang untung kamu tu, kamu kena tolak dulu berapa yang kos yang kamu keluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Baru kamu dapat untung berapa. Okey, itu merupakan rumus je lah untuk kamu dapatkan untung. Okey, boleh? Boleh tak pelajar ni? Faham So maknanya kamu kena faham hasil itu apa, untung itu apa. Okey, boleh? Dan juga nak kira dia punya rumus dia apa. Tolong hafal rumus dia sebab selalu soalan tanyalah pengiraan untuk kertas 1. Okey, kita pergi kepada poin yang kelima iaitu kos implisit. Apa yang dimaksudkan dengan kos implisit ni pelajar? Kamu kena ingat apa yang dimaksudkan dengan kos implisit. Okey, maknanya pada minggu lepas cikgu dah terangkan mengenai kos semua kan. Okey, maknanya setiap ni ialah formula ada. So kamu tolong ingat balik formula ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan implisit? Okey. Okey, implisit. Apa yang dimaksudkan dengan implisit ni pelajar? Okey, implisit merupakan apa dia? Okey, dia kata kat sini ialah kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tetapi diambil kira dalam kos pengeluaran. Itu merupakan kos implisit. Kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tetapi diambil kira dalam kos pengeluaran. Okey, boleh pelajar? Itu merupakan kos implisit lah. Okey, kos yang tak nampak Okey, boleh? Kepada kos yang tidak ketara lah. Tidak ketara dan kos implisit juga dikenal sebagai kos ketara. Okey, implisit ni tak nampak lah. Okey, yang kedua ialah kos eksplisit. Okey, yang tu ialah implisit, yang ni ialah eksplisit. Eksplisit lah kos yang dibayar secara nyata. Maknanya kita nampak kos ni. Oleh firma dalam proses pengeluaran. So beza ialah implisit dan juga implisit. Yang ni selalu tanya. Apa perbezaan antara kedua kos ni? Ingat, implisit lah kos yang tak nampak. Manakala eksplisit lah kos nyata yang nampak. Itu perbezaan dia. Boleh belajar? So maknanya yang ni kita kena kira juga macam mana kita nak tahu. Seterusnya kita pergi kepada iaitu productivity dan juga externality. Apa yang dimaksudkan dengan productivity dan juga externality?
Okey, yang ni tolong beri perhatian juga. Penting juga. Okey. Penting juga dalam tajuk ni sebab kamu nak kira. Okey, nak kira berapa. Okey, nak kira lah. Okey, untuk yang tadi cikgu terangkan konsep hasil dan untung ni, kamu tahu juga, kamu nak tahu dia punya pengeluaran dia yang paling cekap lah. Kamu nak tahu tahap mana pengeluaran dia. Okey, kamu kena faham konsep ni. Okey, seterusnya kita tengok juga iaitu productivity dan juga externality. Okey, apa yang dimaksudkan dengan productivity? Okey, apa yang dimaksudkan? Ni. Cikgu highlight kat sini lah. Productivity. Apa maksud productivity? Okey, so productivity ialah apa dia? Okey, ialah keupayaan apa? Keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan. Itu merupakan productivity lah. Productivity, keupayaan kita, maknanya keupayaan kita lah productivity ni, kecekapan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan. Okey, boleh belajar. Itu merupakan productivity. Okey, kita tengok yang kedua ialah itu merupakan productivity lah. Okey, boleh. Apa formula iaitu untuk productivity? Okey, ingat formula dia ialah output bagi dengan input. So, dapatlah productivity berapa. Okey, so kepentingan productivity termasuk, okey, yang ni kepentingan dia. Tolong ingat. Yang pertama ialah untuk peningkatan output. Yang kedua ialah peningkatan keuntungan. Okey, yang ketiga ialah peningkatan upah pekerja. Okey, seterusnya ialah peningkatan pendapatan negara. Yang kelima ialah peningkatan taraf hidup rakyat. So, maknanya ini merupakan kepentingan productivity. Ada 5. So, cikgu nak kamu ingat 3 dia punya kepentingan dia. Okey, iaitu semua untuk peningkatan. Semua peningkatan ya, iaitu peningkatan output, peningkatan keuntungan, peningkatan upah pekerja, peningkatan pendapatan negara dan seterusnya ialah peningkatan taraf hidup rakyat. Okey, so cikgu harap kamu boleh ingatlah. Kalau kamu ingat ke-5 ni lagi bagus. Okey, boleh belajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga ialah rumus productivity. Rumus nak dapatkan productivity ialah output. Okey, kat sini kan. Okey, output bahagi dengan input. Ini merupakan rumus dia. Okey, boleh belajar. Okey, rumus dia. Okey. Peningkatan lah. Maknanya ni kepentingan lah kan. Okey, so yang keempat ialah faktor. Okey, yang ni penting juga. Faktor yang mempengaruhi productivity. Apa yang mempengaruhi productivity? Kenapa produk kita cekap? Kenapa? Faktor dia apa kan? Okey, yang pertama ialah dari segi tenaga manusia. Okey, ni. Yang pertama ialah segi tenaga manusia lah. Okey, iaitu tenaga manusia, iaitu dari segi kemahiran. Okey, dari segi kemahiran dan motivasi yang tinggi akan mempengaruhi produktiviti sesebuah organisasi lah. Ini merupakan tenaga manusia lah kan. Maknanya setiap tenaga manusia harus ditempatkan ke posisi kerja yang sesuai dengan kebolehan dan kemahiran masing-masing lah. Maknanya kita kena letak. Maknanya betul-betul dia ada kemahiran di tempat tu, duduk di departmen tu, betul tak? Okey, yang kedua ialah sistem dan juga untuk yang kedua ialah faktor sistem dan juga prosedur, iaitu tahap kecekapan sistem dan prosedur akan mempengaruhi produktiviti sesebuah organisasi. Kenapa? Sebab sistem dan prosedur dalam sesebuah organisasi selalulah dipermudahkan dan selaras dengan matlamat organisasi. Okey, boleh? Okey, yang seterusnya ialah struktur organisasi. Apa dia struktur organisasi? Okey, struktur organisasi merupakan sesebuah organisasi hendaklah dibahagikan kepada beberapa unit. Maknanya kita kena bahagi beberapa unit ni. Berapa unit supaya tenaga manusia dalam unit mempunyai skop kerja dan menjalankan tugas masing-masing. Maknanya kita kena bagi setiap department lah. Itu kita panggil struktur organisasi supaya dia boleh fokus pada kerja dia. Itu kita bagi kod pengkhususan dia. Okey, boleh. Yang seterusnya ialah gaya kepimpinan. Apa pula yang dimaksudkan dengan gaya kepimpinan pelajar? Okey, untuk gaya kepimpinan, cikgu terang kat sini ialah
Gaya kepimpinan dapat mempengaruhi produktiviti dalam sesebuah organisasi. Kenapa? Sebab seseorang pemimpin dalam organisasi haruslah memiliki keupayaan untuk membuat keputusan yang tepat dan sanggup menanggung risiko dalam kejayaannya. Itu merupakan gaya kepimpinan lah. Maknanya dia ada tanggungjawab tu. Okey, boleh. Okey, seterusnya ialah persekitaran kerja. Okey, persekitaran kerja. Okey, untuk persekitaran kerja, dia melibatkan segi-segi suasana, susun atur dan juga kemudahan di tempat kerja akan mempengaruhi produktiviti juga. Okey, susun atur tempat kerja yang kemas dan juga suasana tempat kerja yang selesa dapat memastikan operasi sesebuah organisasi berjalan dengan lancar. Okey, boleh? Itu ialah persekitaran kerja. Okey, seterusnya kita lihat kepada bahan-bahan. Okey, bahan-bahan pula ialah merangkumi itu bahan mentah yang berkualiti dapat mengelakkan daripada kerosakan lah. Maknanya kalau barang dia berkualiti, dia akan mengelakkan kerosakan yang berlaku. Seterusnya ialah pengurusan stok bahan mentah yang sistematik dapat mengelakkan penyimpanan stok secara berlebihan dan memastikan stok bahan mentah sentiasa mencukupi untuk menampung permintaan. Itu merupakan faktor juga. Seterusnya ialah faktor teknologi. Okey, apa yang dimaksudkan faktor teknologi pelajar? Okey, iaitu penggunaan teknologi moden dapat mengurangkan penggunaan tenaga buruh dan dapat menjimatkan masa pengeluaran. Maknanya tak payah guna dah tenaga buruh. Kita guna mesin je semua untuk menjimatkan masa kan. Okey, boleh pelajar. Okey, seterusnya kita tengoklah kelengkapan modal. Okey, ini paling penting sekali ialah kelengkapan modal. Kelengkapan modal ialah merupakan iaitu sesebuah organisasi harus memastikan kelengkapan modal sentiasa berfungsi baik. Okey, yang ni saya nak bagi tahu yang nombor 4 ni ialah faktor yang mempengaruhi produktiviti, selalu tanya dalam kertas 2. Cikgu harap kamu fahamkan dan at least kamu kena ingat 4. Daripada ni kena ingat 4 lah. Okey, kita pergi yang kelima ialah externality. Apa pula dimaksudkan dengan externality ni? Okey, externality merupakan kos atau faedah yang tidak diambil kira dalam pengeluaran. Kita ambil kira dalam kos pengeluaran dan penggunaan sesuatu barang atau perkhidmatan. Okey, itu merupakan externality, kos yang tak ambil kira. And then kos sosial. Okey, untuk kos sosial ialah kos kepada pihak ketiga yang tidak termasuk dalam harga pasaran. Okey, itu kos sosial. Okey, seterusnya kita ada faedah sosial ialah faedah kepada pihak ketiga selain pengguna dan juga pengeluar. Okey, boleh? So, maknanya externality. Kamu kena faham itu apa itu externality. Untuk externality ni dari dua, iaitu externality positif dan juga externality negatif, iaitu kos sosial dan juga faedah sosial. Okey, boleh pelajar? So, cikgu harap kamu faham untuk bab yang keempat ni pengeluaran pelajar, itu merupakan tajuk yang terakhir untuk tingkatan 4 ekonomi ni pelajar. Okey, boleh pelajar? So, cikgu harap kamu selesaikan semua latihan dalam modul ni dan nanti sebarang persoalan kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp ya pelajar. Okey, cikgu harap cikgu faham dengan penjelasan cikgu dan cikgu berterima kasih kepada kamu semua. Okey, so cikgu stop kat sini dulu kelas. Apa-apa nanti kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp ya pelajar. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.